Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali kita semula dalam Matematik tingkatan 4 KSSM bab 6 ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Baik. Kita lihat standard pembelajaran 6.1.1 mewakilkan situasi dalam bentuk ketaksamaan linear. Perkara pertama, sebelum kita belajar tentang ketaksamaan linear, ada beberapa simbol-simbol yang perlu diingat semula. Simbol-simbol ini telah pun pelajar-pelajar pelajari semasa di tingkatan 2 sebelum ini. Yang pertama, simbol ini bermaksud lebih besar daripada. Yang kedua, kurang daripada. Yang ketiga, lebih besar daripada atau sama dengan. Dan yang keempat, kurang daripada atau sama dengan. Baik, seterusnya, pelajar juga perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan pemboleh ubah. Pemboleh ubah merupakan suatu faktor seperti unsur, ciri atau angka yang tidak tetap dan perlu diambil kira dalam suatu perhitungan. Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah seperti AX tambah BY sama dengan C. X dan Y adalah dua pemboleh ubah. Kuasa tertinggi suatu pemboleh ubah dalam persamaan linear ialah 1. Baik, sekarang kita akan belajar bagaimana mewakilkan situasi yang diberikan dalam bentuk ketaksamaan linear dengan menggunakan pemboleh ubah yang sesuai. Lihat contoh 1. Wan Linda Lim ingin menyediakan hidangan ikan dan udang bersempena dengan sambutan Tahun Baru Cina. Diberi harga sekilo ikan tenggiri ialah RM25 dan harga sekilo udang ialah RM45. Puan Linda Lim ingin membelanjakan RM250 untuk pembelian ikan dan udang. Di sini, ikan tenggiri dan udang perlu diwakilkan dengan pemboleh ubah. Di sini cikgu melabelkan X mewakili ikan tenggiri dan Y sebagai udang. Untuk ketaksamaan linear bagi contoh 1, kita akan dapat 25X tambah 45Y lebih kecil atau sama dengan 250. Ketaksamaan ini boleh dipermudahkan seperti berikut, iaitu 5X tambah 9Y lebih kecil atau sama dengan 50. Lihat contoh 2. Puan Lacemi ingin menyumbangkan RM50 untuk pembelian 2 jenis kuih bersempena dengan hari kantin di sekolah anaknya. Harga kos sebiji kari puff ialah 30 sen dan sebiji kuih kasturi ialah 40 sen. Untuk kari puff dan kasturi perlu diwakilkan dengan pemboleh ubah. Di sini cikgu labelkan X mewakili kari puff dan Y sebagai kuih kasturi. Untuk menulis ketaksamaan linear di sini, perlu berhati-hati kerana harga sebiji kari puff adalah 30 sen dan harga sebiji buat kuih kasturi ialah 40 sen. Sedangkan Puan Lacemi menyumbangkan RM50. Unitnya dah berbeza. Jadi untuk itu kita perlu tukarkan RM50 kepada sen. Iaitu kita akan dapat 30X
tambah 40Y lebih kecil atau sama dengan 5,000. 5,000 datangnya dari RM50 yang ditukar kepada bentuk sen. Ketaksamaan linear ini boleh dipermudahkan lagi seperti berikut, iaitu 3X tambah 4Y lebih kecil atau sama dengan 500. Baik, kita pergi kepada standard pembelajaran 6.1.2, membuat dan menentusahkan konjektor tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi suatu ketaksamaan linear. Beberapa perkara perlu diambil perhatian. Berikut adalah persamaan arm garis lurus Y sama dengan MX tambah C, di mana M adalah kecerunan dan C adalah pintasan Y. Selain itu, perlu tahu juga beberapa tanda ketaksamaan dan jenis-jenis garis yang mewakili tanda ketaksamaan berikut, iaitu simbol yang pertama iaitu lebih besar atau lebih kecil. Kita akan menggunakan garis sempang ataupun garisan putus-putus. Bagi simbol lebih besar atau sama dengan atau lebih kecil atau sama dengan, garisan padu akan digunakan. Lihat contoh 3. Diberi persamaan linear Y sama dengan 4X tolak 5. Tanpa melukis graf garis lurus, tentukan sama ada titik-titik yang diberikan memuaskan persamaan dan ketaksamaan yang diberi. Baik, lihat soalan A. Koordinat 2, 4. X-nya 2, Y-nya 4. Dan kita perlu masukkan dalam persamaan linear yang diberi, iaitu Y sama dengan 4X tolak 5. Nilai Y akan digantikan dengan nilai 4, manakala nilai X akan digantikan dengan nilai 2. Di sini, cikgu akan buat penggantian seperti berikut, iaitu Y-nya 4, X-nya 2. Okey, di sebelah kanan, 4 darab 2, 8, tolak 5, kita akan dapat 3. Dan pelajar cuba lihat, nilai 4 dan nilai 3, kita tahu bahawa nilai 4 adalah lebih besar dari 3. Dan ketaksamaannya adalah Y lebih besar dari 4X tolak 5. Bermaksud, titik ini atau koordinat ini berada dalam rantau Y lebih besar dari 4X tolak 5. Baik, kita lihat soalan berikutnya, iaitu 3.7. Kita gantikan sekali lagi dalam persamaan linear yang diberi dan kita akan gantikan nilai Y sebagai 7 dan X-nya sebagai 3 seperti berikut, iaitu 7, 4 darab 3 di sebelah kanan tolak 5, 4 darab 3 nilainya 12, tolak 5 kita akan dapat 7. Maka sebelah kiri 7 dan sebelah kanannya 7. Jadi 7 sama dengan 7, maka Y sama dengan 4X tolak 5. Bermaksud titik ini berada betul-betul di atas garis Y sama dengan 4X tolak 5. Baik, lihat titik atau koordinat seterusnya, iaitu sifar negatif 6. Y sama dengan 4X tolak 5 dan kita akan gantikan nilai Y sebagai negatif 6 dan nilai X sebagai sifar. Dan
Penggantiannya seperti berikut. Di sebelah kanan, 4 darab sifar. Sifar tolak 5, kita akan dapat negatif 5. Dan di sini kita lihat perbandingan nilainya. Negatif 6 adalah lebih kecil dari negatif 5. Maka ketaksamaannya adalah seperti berikut. Y lebih kecil daripada 4X tolak 5. Baik, kita lihat soalan D. Koordinat negatif 2 sifar. Y sama dengan 4X tolak 5. Nilai Y digantikan dengan nilai sifar. Nilai X digantikan dengan negatif 2. 4 darab negatif 2. Negatif 8 tolak 5. Negatif 13. Sifar adalah lebih besar dari negatif 13. Dengan itu, ketaksamaannya Y lebih besar dari 4X tolak 5. Baik, mari kita lihat contoh 5. Kali ini, pelajar-pelajar lihat, kita perlu melukis garis lurus. Bagi Y sama dengan 2/3X tolak 2. Baik, kemudian plotkan titik A, B, C, D, E dan F. Tentukan titik yang diplotkan memuaskan persamaan dan ataupun ketaksamaan yang diberi. Baik, lukis garis lurus bagi Y sama dengan 2/3X tolak 2. Baik, untuk kita melukis garis lurus ini, perlu ada sekurang-kurangnya 2 titik supaya kita boleh melukis garis lurus. Jadi pelajar-pelajar perlu ada pergantian seperti berikut. Iaitu sekarang cikgu gantikan. Apabila nilai X yang sifar, nilai Y kita akan dapat negatif 2. Apabila X-nya 3, nilai Y-nya akan dapat sifar. Dan langkah seterusnya, kita akan mula plotkan titik-titik atau koordinatnya di atas kertas graf atau kertas grid. Baik, kita mula dengan kosong atau sifar negatif 2. Baik, sifar negatif 2. Okey, seperti berikut. Dan 3 sifar. Baik, apabila kita dah mula plotkan di atas kertas graf, kita akan mula gariskan atau sambungkan titik-titik ini dengan garis lurus dan telah pun kita lukis garis lurus ini. Langkah seterusnya adalah memplotkan titik-titik iaitu titik A, 3, 1. Baik, kita baca sekarang 3, 1 dan tandakan sebagai A, titik B, negatif 2. Baik, kita pergi pada negatif 2, 3, B, C, 6, 2, 6, 2, C, D, 6, negatif 4, 6, negatif 4, D, E, 4, 4 dan F, 2, negatif 3. Baik, perhatikan di sini, kita perlu tentukan titik yang diplotkan untuk memuaskan persamaan atau ketaksamaan. Baik, perhatikan titik-titik yang telah pun diplotkan di atas kertas graf ini. Baik, kita lihat titik A, 3, 1. Titik A, 3, 1. Baik, diperhatikan di sini, garisan lurus telah membahagikan kertas graf ini kepada 2 bahagian. Titik A berada di bahagian berwarna kuning, iaitu di bahagian rantau atas graf Y sama dengan 2/3X tolak 2. B juga berada di rantau atas, iaitu titik ataupun koordinat negatif 2, 3. C betul-betul berada di atas garis lurus Y sama dengan 2/3X tolak 2. Maka
Bahagian ketaksamaannya adalah seperti berikut. A terletak di rantau Y lebih besar daripada 2/3X tolak 2. Titik B berada di rantau Y lebih besar daripada 2/3X tolak 2. C berada tepat di atas garis lurus Y sama dengan 2/3X tolak 2. Baik, seterusnya kita masih ada lagi titik D, E dan F. Baik, perhatikan di manakah kedudukan titik D, E dan F. Dan seperti tadi, garis lurus Y sama dengan 2/3X tolak 2 membahagi kepada dua bahagian. Dan bahagian ketaksamaan D, oleh kerana D berada di rantau bawah, maka Y lebih kecil daripada 2/3X tolak 2. E berada di rantau atas, Y lebih besar daripada 2/3X tolak 2. Dan F berada di rantau bawah, Y lebih kecil 2/3X tolak 2. Baik, pelajar-pelajar, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan share untuk mengikuti video-video yang akan datang. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Jaga diri semua. Assalamualaikum.